Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, barisan kerajaan yang disegani, perwakilan pembangkang yang dihormati, ahli-ahli berhormat dan sidang parlimen yang dimuliakan sekalian. Selamat bersua dan selamat bersidang. Selaku Perdana Menteri, saya akan membuka arena perdebatan pada hari ini dengan membentangkan usul yang berbunyi kewajaran penggunaan aplikasi TikTok sebagai bahan bantu mengajar subjek kesusasteraan Melayu komunikatif. Tuan Yang Dipertua dan sidang dewan yang dimuliakan. Sebelum pergi dengan lebih jauh, izinkan terlebih dahulu saya memberikan definisi usul ini secara literal agar pihak pembangkang tidak terkial-kial untuk mencari asas perjuangan kami. TikTok ialah perkhidmatan rangkaian sosial yang dimiliki oleh syarikat China ByteDance. TikTok adalah aplikasi yang memuatkan pelbagai video pendek pengguna yang berdurasi dari 60 saat hingga ke 3 minit, di mana pengisiannya terdiri daripada hiburan, tarian, lip-sync, komedi, video bakat dan sebagainya. Aplikasi ini dikatakan sangat popular dan paling cepat berkembang dengan lebih 1 bilion pengguna di seluruh dunia. Menurut Brown JW 1983, bahan bantu mengajar merupakan suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantu mereka dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. Bahan bantu mengajar bukan sahaja terhad kepada buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan semua panca indera dan apa sahaja yang dialami oleh para pelajar. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, subjek kesusasteraan Melayu komunikatif pula ialah mata pelajaran bagi tingkatan 4, 5 dan 6 dalam kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Pendidikan kesusasteraan Melayu komunikatif selaras dengan apresiasi falsafah pendidikan kebahasaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui pendidikan kesusasteraan Melayu, selain murid dapat meningkatkan nilai kemanusiaan dan jati diri, ia turut berupaya mengukuhkan penguasaan bahasa Melayu di kalangan murid. Berdasarkan definisi yang diberikan secara literal tadi, saya ingin menyatakan bahawa penggunaan aplikasi TikTok sebagai bahan bantu mengajar subjek kesusasteraan Melayu komunikatif adalah wajar kerana ia mampu membentuk pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Tuan Yang Dipertua dan sidang dewan yang dihormati sekalian, setelah menimbang tara antara semua media sosial, kami di pihak kerajaan melihat aplikasi TikTok mempunyai keistimewaannya tersendiri sebagai wahana menyampaikan ilmu pengetahuan. Seperti yang saya sebutkan pada bahagian awal tadi, video TikTok hanya berdurasi antara 60 saat hingga ke 3 minit. Jadi, ia mudah dan cepat untuk dihasilkan oleh guru. Hal ini bertepatan dengan kenyataan kandungan video yang terlalu lama akan membantukan kefokusan pelajar. Rentetan itu, aplikasi TikTok dilihat amat sesuai untuk dijadikan sebagai set induksi, flip classroom dan juga bahan menyampaikan isi pengajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Memantapkan tiang hujah, video TikTok ini dikira sebagai snackable, iaitu ringkas dan padat. Seperti yang telah dibahas dalam sebuah artikel yang berjudul Generasi Now Malas Membaca tetapi Gemar Menonton yang ditulis oleh Jupiter Gulo, mendapati bahawa generasi sekarang iaitu generasi Z lebih suka menonton apa sahaja yang ada dalam media sosial dengan penyajian video pendek. Selain tidak gemar membaca, mereka lagi sukakan perkara yang santai-santai. Jadi aplikasi TikTok inilah sangat bersesuaian dengan generasi sekarang. Jika dilihat juga pada masa ini, aplikasi TikTok ini sangat popular di seluruh dunia.
termasuklah dalam kalangan anak muda. Justeru, kenapa tidak warga pendidik memanfaatkan kemudahan teknologi dan aplikasi terkini untuk mendapatkan perhatian dari anak murid? Oleh itu, berdasarkan hujah yang saya nyatakan tadi, sekali lagi saya bersama ahli kerajaan yang lain menyokong usul ini, iaitu penggunaan TikTok sebagai bahan bantu mengajar subjek kesusasteraan Melayu komunikatif adalah wajar. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Baik, terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Salam apresiasi dan salam sejahtera buat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan di delegasi kerajaan, rakan seperjuangan pembangkang dan ahli-ahli Dewan yang dihormati sekalian. Tuan Yang Dipertua, setelah dibentangkan definisi usul secara literal dan hujah oleh Perdana Menteri tadi yang saya kira amat menarik, kami dari pihak pembangkang faham mengenai usul yang dikemukakan. Namun, sudah menjadi adat di dalam arena perdebatan di mana tanggungjawab dipikul oleh kami selaku perwakilan pembangkang untuk meneliti beberapa kesilapan dan kekurangan. Oleh itu, kami akan mengutarakan hujah-hujah yang logik dan benar untuk menangkis dan membantah usul wajarnya penggunaan TikTok dalam pengajaran kesusasteraan Melayu komunikatif. Pertama, pada hari ini Yang Dipertua, kami sebenarnya masih kurang jelas tentang wajarnya video TikTok yang hanya berdurasi 3 minit dalam menjamin keberkesanan pembelajaran. Baik, izinkan saya terus memberi contoh dan hujah saya. Dalam silibus mata pelajaran kesusasteraan Melayu komunikatif tingkatan 6, pelajar perlu menguasai pelbagai topik dan atau teks. Antaranya teks Agung Suratus Salatin. Suratus Salatin merupakan teks sejarah mengenai kegemilangan, kebangkitan dan kejatuhan Kesultanan Melayu terdahulu yang mempunyai 15 bab kesemuanya. Belum cerita lagi teks Saudagar Besar Kuala Lumpur yang perlu dipelajari oleh pelajar tingkatan 6 yang mempunyai 50 bab. Bukan hanya pelajar tingkatan 6, bagi pelajar tingkatan 4 dan 5 juga perlu menguasai topik dari pelbagai genre yang berbeza, tidak kira tradisional maupun moden seperti pantun, puisi, sajak, syair, gurindam, cerpen, novel, drama dan sebagainya, di mana kesemua ilmu ini sudah elok tercetak pada buku teks. Tuan Yang Dipertua dan sidang Dewan sekalian, disebabkan banyak silibus pelajaran yang perlu diajar oleh guru, seorang guru tidak mampu untuk cover atau arti kata lain mengajar semua bahagian topik pembelajaran berdasarkan suatu video TikTok. Justru, mahu tidak mahu, masih wujud sebenarnya kebergantungan terhadap buku teks oleh guru dan pelajar. Buku teks tidak boleh dianaktirikan terus kerana ia merupakan tunjang utama pembelajaran di mana segala input didapati melalui buku teks. Lebih-lebih lagi jika melibatkan teks kesusasteraan yang perlu dihayati dengan lebih mendalam. Sekiranya hanya berbekalkan dengan video TikTok yang limitnya hanya 3 minit, dapatkah pelajar menguasai kesemua topik pembelajaran? Sedangkan untuk melihat keberkesanan pembelajaran, pelajar perlu menguasai semua topik pembelajaran dengan baik. Melainkan guru akan membuat video TikTok untuk semua subtopik dan menayangkan semua video tersebut semasa dalam kelas. Tidak menafikan pepatah, yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang. Tetapi persoalannya, dengan pelbagai kaedah birokrasi dan tugasan yang perlu diselesaikan oleh guru, seperti menghasilkan rancangan pengajaran harian, mencipta pentaksiran buat pelajar, menanda hasil tugasan pelajar, merekod data pelajar. Di samping juga guru ni perlu melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum, persatuan, kursus-kursus guru dan sebagainya. Jadi, adakah guru mempunyai masa untuk menghasilkan video untuk setiap subtopik pembelajaran sebelum kelas? Maka, dengan persoalan yang saya kemukakan, diharap dapat dijawab oleh pihak kerajaan sebentar lagi. Dengan hujah yang saya kemukakan tadi, iaitu keterbatasan had masa kandungan video yang boleh dihasilkan dalam aplikasi TikTok, sekali lagi saya membangkang usul penggunaan TikTok dalam pengajaran subjek kesusasteraan Melayu komunikatif kerana timbul keraguan pada hujah dari pihak kerajaan. Sekian dari saya, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang Dipertua dan sidang Dewan sekalian,
Pertamanya, terima kasih atas persoalan yang dikemukakan oleh wakil pembangkang dan izinkan saya untuk menangkis keraguan tersebut. Baik, sebenarnya kewajaran penggunaan TikTok dalam pengajaran kesusasteraan Melayu ini, kita lihat lebih kepada proses pembelajaran di mana guru sememangnya perlu terlebih dahulu untuk menguasai kesemua topik pembelajaran, kemudian barulah perlu mengeluarkan isi-isi penting ke dalam bentuk video pendek di mana tujuan untuk memudahkan kefahaman murid. Sebagai contoh, guru perlulah menghasilkan video TikTok berdasarkan subtopik yang jelas seperti gaya bahasa dalam sajak Citra Satu Pelangi, watak dan perwatakan dalam novel Ana dan juga sebagainya. Baik, Tuan Yang di-Pertua, kami di pihak kerajaan tidak akan membidas pihak pembangkang tanpa hujah yang eksplisit. Saya amat bersetuju bahawa penggunaan aplikasi TikTok boleh digunakan sebagai bahan bantu mengajar kesusasteraan Melayu. Kerana kemudahan penggunaan yang terhidang melalui aplikasi ini, hal ini dikatakan kerana tidak banyak arahan yang akan memeningkan para guru untuk menggunakannya. Buktinya dapat dilihat segelintir guru-guru veteran yang telah menggunakan aplikasi ini sebagai bahan bantu mengajar. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, dapat kita lihat juga penggunaan aplikasi TikTok ini mampu menarik minat para pelajar untuk terus fokus sewaktu pembelajaran. Kenapa saya kata begini? Apakah indikatornya? Okey, menurut Halina dan juga Zubaidah dan Aini Ahmad dalam kajiannya yang bertajuk Pembelajaran Interaktif Berdasarkan Aplikasi dalam Pengajaran Abad ke-21, penilaian interaktif berdasarkan aplikasi dalam pengurusan memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan lebih kondusif dan sesuai dengan keperluan pembelajaran, di mana sedikit sebanyak perubahan pedagogi telah dilakukan. Justru itu, pemilihan bahan bantu mengajar yang bersesuaian amat penting bagi meningkatkan keberkesanan PDP murid. Okey. Bertitik tolak daripada kajian tersebut, kami mendapati bahawa antara perubahan pedagogi yang boleh dilakukan untuk penggunaan kaedah tradisional iaitu dari buku teks kepada kaedah moden iaitu video interaktif, di mana penerapan video TikTok dalam mengajar subjek kesusasteraan Melayu tidak akan membuatkan kelas kelihatan hambar kerana ia memenuhi setiap elemen dan multimedia iaitu mempunyai teks, grafik, audio dan juga animasi. Ini bermaksud kerelevanan penggunaan TikTok dalam proses PDP ini sangat terlihat melalui ketertarikan ciri yang ada pada TikTok. Termaksudlah mempunyai filter yang pelbagai dengan penggabung jalinan dan juga elemen multimedia. Jadi jelaslah bahawa saya menyokong usul kerana penggunaan TikTok ibarat serampan dua mata bagi menarik minat mereka untuk belajar subjek kesusasteraan Melayu dengan hati yang terbuka dan juga ceria. Okey, sekian daripada saya. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, barisan kerajaan yang sangat saya hormati dan sidang dewan sekalian. Beradanya saya di sini bersama rakan seperjuangan saya, kami akan terus mempertahankan hujah kami bahawasanya penggunaan TikTok dalam pengajaran kesusasteraan Melayu adalah tidak wajar. Berbalik kepada hujah kedua dari pihak kerajaan tadi, TikTok dikatakan meliputi keseluruhan elemen dalam multimedia sehingga merangsang pelbagai deria. Tidak menafikan perkara tersebut, namun dengan rangsangan deria tersebut jugalah yang memangkin keobsesan terhadap video TikTok dan boleh menyebabkan perkara-perkara tidak diingini berlaku sekiranya penggunaannya tidak terkawal. Baik, saya terus kepada hujah saya untuk membidas pihak kerajaan.
iaitu dengan menegaskan bahawa TikTok mendorong kepada tontonan video yang tidak bermanfaat. Berdasarkan sebuah artikel iaitu Hello Doctor, pada tahun 2018, aplikasi TikTok menjadi aplikasi keempat paling banyak dimuat turun oleh para pengguna. Bayangkan, hari ini sudah menjengah tahun 2022. Namun, kita masih perlu mengandaikan terdapat dua kelompok pelajar. Pertama, bagi pelajar yang belum pernah mendengar tentang TikTok atau pernah dengar tetapi tidak terfikir untuk memuat turunnya, mereka akan dicetuskan dengan keinginan untuk mengetahui TikTok dengan lebih mendalam. Manakala bagi pelajar yang sudah pun memiliki akaun TikTok, tindakan guru mata pelajaran yang menunjukkan bahan kesusastraan Melayu di dalam kelas, yang menunjukkan bahan kesusastraan Melayu tersebut di dalam kelas seolah-olah menyokong tindakan pelajar dan sering menjadikan video TikTok sebagai hiburan sehari-hari. Sidang Dewan yang dimuliakan sekalian, sesungguhnya kita tidak akan dapat membataskan penggunaan atau capaian pelajar terhadap tontonan TikTok. Rentetan itu, pelajar akan berhadapan dengan pelbagai kandungan video yang sensitif, sama ada berunsurkan pornografi, keganasan atau bahkan video-video yang sensitif atau bahkan video-video yang pada akhirnya akan membawa kesan terhadap emosi dan pelajar itu sendiri. Berdasarkan berita bernama pula, yang paling dirisaukan ialah pelajar menjadi sasaran kepada golongan pedofil yang menjadikan bahan TikTok sebagai platform mereka untuk memerangkap mangsa bagi tujuan memenuhi nafsu. Bukan itu sahaja, dengan melazimi penggunaan TikTok juga akan menjebakkan diri pelajar dalam keobsesan terhadap budaya luar negara, seperti budaya K-pop yang sememangnya banyak menghiasi halaman TikTok sehingga menyebabkan pelajar tidak lagi berminat untuk menelaah pembelajaran, sebaliknya asyik mengamati TikTok. Apa punca berlakunya semua ini? Seperti yang saya katakan tadi, bermula daripada tindakan gurulah yang membawa masuk bahan TikTok ke dalam kelas, seolah-olah menjadi satu keizinan kepada pelajar untuk terus menggunakan TikTok. Sedangkan umum mengetahui bahawa TikTok yang digunakan oleh guru tersebut bertujuan untuk pendidikan. Namun, adakah semua pelajar boleh mencapai tahap kematangan yang sama, iaitu menggunakan TikTok hanya untuk tujuan yang positif sahaja? Hal ini kerana pelajar lebih cenderung menggunakan alasan, jika guru boleh menggunakan TikTok, kenapa tidak mereka? Dengan ini, saya merumuskan sekaligus terus menegaskan hujah saya dan rakan di pihak pembangkang bahawa sesungguhnya penggunaan TikTok dalam pengajaran khususnya kesusastraan Melayu adalah tidak wajar. Sungguh pun kita melihat kebaikannya seperti yang telah dihujahkan oleh pihak kerajaan, namun kita perlu lebih bijak melihatnya dalam jangka masa yang panjang, iaitu bagaimana kesan buruk TikTok akan memerangkap generasi kita suatu hari nanti. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku Menteri Ketiga di pihak kerajaan pula akan menyambung arena perdebatan kita pada pagi ini dengan memantapkan hujah menyokong usul penggunaan aplikasi TikTok sebagai bahan bantu mengajar subjek kesetaraan Melayu komunikatif adalah wajar. Tuan Yang di-Pertua dan sidang dewan yang dimuliakan sekalian, keberadaan saya pada hari ini untuk menyatakan dua hujah dan seterusnya akan menggulungkan sesi perdebatan pada kali ini. Hujah pertama saya, aplikasi TikTok merupakan satu aplikasi yang sangat dekat dengan jiwa pelajar. Ini kerana hubungan erat antara pelajar dan gadget tidak dapat dipisahkan. Gadget ibarat sahabat handai mereka yang bergelar remaja dan pelajar. Walaupun kadang-kala kita melihat mereka terlalu asyik dengan gadget dan khawatir sekiranya berlaku masalah sosial dan sebagainya, tetapi tidak boleh dinafikan juga pelajar berhibur melalui gadget. Pelajar belajar pun melalui gadget. Kesemuanya berada di hujung jari sekarang. Anak muda kini lebih bijak dalam mencari maklumat dan memanfaatkan teknologi. Oleh hal yang demikian, sekiranya TikTok dijadikan platform yang menyampaikan ilmu khususnya kesusastraan Melayu, ia akan menepis pandangan negatif masyarakat sekaligus membuka mata mereka tentang fungsi TikTok yang bukanlah semata-mata untuk berhibur, sebaliknya boleh dimanfaatkan untuk ilmu. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, demi mencapai
maafkan saya, demi mencapai realitisnya kewajaran TikTok sebagai bahan bantu mengajar, kita bergerak ke hujah yang kedua iaitu dapat membantu memudahkan pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. Baik, mesti ada yang terpinga-pinga, apa kaitannya? Baiklah, seperti kita sedia maklum, video TikTok dalam konteks kali ini digunakan sebagai bahan bantu mengajar kesetaraan Melayu oleh guru. Guru menggunakan ia sebagai set induksi iaitu semasa sebelum memulakan pengajaran ataupun dijadikan sebagai suatu bahan video yang mengisi isi-isi pembelajaran di mana pautannya diberikan kepada pelajar. Kemudian dimuat turun oleh pelajar. Dengan itu, setelah dimuat turun, pelajar akan menyimpan video ringkas tetapi padat tersebut di dalam fail simpanan galeri telefon bimbit masing-masing. Hal ini dapat membantu pelajar dalam mengulang kaji pelajaran kerana selain merujuk buku-buku tertentu, mereka boleh memanfaatkan gadget mereka untuk mengimbas kembali pembelajaran guru lebih-lebih lagi apabila menjelang peperiksaan berbekalkan video TikTok yang dihasilkan oleh guru mereka sendiri. Tuan Yang di-Pertua dan sidang dewan yang saya muliakan, demi memastikan kelancaran dan keberkesanan proses pembelajaran kesusastraan Melayu, amatlah baik jika kita melihat kepada sudut positif tentang penggunaan TikTok sebagai bahan bantu mengajar. Maafkan saya, bahan bantu mengajarnya kerana selaras dengan dunia yang semakin maju. Kita juga mesti bergerak seiring dengan perkembangannya, iaitu pihak guru dan pelajar harus bijak memanfaatkan teknologi atau aplikasi yang terhidang pada masa kini. Sebagai natijahnya, setelah kita mendengar hujah daripada kedua-dua pihak penyokong dan pembangkang, kita dapat menilai sendiri keputusan perdebatan kita pada hari ini. Sesungguhnya, penggunaan TikTok untuk mengajar kesusastraan Melayu adalah wajar dan perlu disokong. Sekian, terima kasih.